Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan sokongan Majlis Ugama Islam Brunei untuk menangguhkan penghantaran jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Kementerian Halwa Ugama dalam secara akhbarnya memaklumkan bahawa sokongan bagi penangguhan tersebut dibuat semasa persidangan Majlis Ugama Islam Brunei pada hari Isnin 5 April lalu. Kementerian berkenaan juga memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan masih ada kekhawatiran berhubung keadaan penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada masa ini. Menurut kenyataan itu lagi, tegahan untuk menunaikan ibadat haji daripada pihak kerajaan wajib dipatuhi oleh semua penduduk dan rakyat negara ini, termasuk yang berhasrat untuk berangkat secara persendirian sama ada dari dalam atau luar negeri. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes 253. Kementerian Kesihatan dalam secara akhbarnya memaklumkan kes ke-253 ialah seorang lelaki berumur 22 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia pada 6 Jun 2021. Beliau mengalami selsema dan sakit tekak sejak 18 Jun. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tiada kontak terdekat bagi kes baru itu memandangkan kes tersebut telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini. Sementara itu, 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan jumlah keseluruhan kes yang sembuh 243. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 112 kes. 674 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,191 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 378 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 136,945 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jumlah hasil kutipan bagi kumpulan wang zakat yang diterima Majlis Ugama Islam Brunei MUIB termasuk hasil kutipan wang zakat perniagaan bermula bulan Januari 2020 hingga kini adalah sebanyak RM25,399,904.50. Manakala jumlah agihan yang dihulurkan daripada kumpulan wang zakat kepada asnaf-asnaf yang berhak menerima bantuan wang zakat di negara ini sepanjang tahun 2020 dan 2021 sebanyak RM43,743,378.29. Wang zakat tersebut akan diagihkan kepada asnaf zakat yang berhak di negara ini terdiri daripada asnaf fakir miskin, mu'alaf, al-gharimin, amil dan ibnu sabil. Kemarin, MUIB menerima zakat perniagaan syarikat Al-Bukhari Sdn Berhad berjumlah RM15,000. Diterima oleh Yang Berhormat Pin Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wan Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halwa Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei daripada Fakhri Alam, Pengurus Syarikat Al-Bukhari Textile Center Sdn Berhad. Apa juga perusahaan berbentuk dagang atau niaga sama ada secara kecil-kecilan atau besar-besaran dalam bentuk syarikat atau individu dinamakan perniagaan yang wajib dikeluarkan zakat bermula dari ia dinamakan perniagaan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kempen penanaman 2,000 pokok bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Kempen diadakan bagi mendukung garis panduan protokol hijau yang menggariskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengurangkan jejak karbon.
Acara diadakan di Taman Rekreasi Hutan Simpang Berakas, Jalan Lebuh Raya, Muara Tutong. Menyertai kempen yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Protokol hijau menggariskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengurangkan jejak karbon di premis-premis perkhidmatan awam dengan penggunaan teknologi efisien serta mengamalkan langkah-langkah penjimatan 7 elemen utama ke arah meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan warga perkhidmatan awam di sektor kerajaan. Selaras dengan dasar belia negara dalam memastikan belia akan mencapai meaningful employment, Cosmopolitan College of Commerce telah dan terus memainkan peranan besar sebagai pemangkin transformasi masyarakat dan ekonomi yang berupaya menghasilkan belia dengan nilai tambah bagi keperluan industri dan yang lebih penting sebagai model insan yang amat diperlukan negara. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berucap pada Majlis Convocation Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan kali ke-14. Majlis berlangsung di Indra Samudra di Empire Brunei. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, tidak dapat dinafikan selaku insan yang sentiasa mencurahkan impak dalam pelbagai bidang yang diceburi, para belia telah dan terus menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat dan negara. Mereka tidak berdiri secara statik atau bertapak secara sendiri. Malah, para belia adalah golongan yang holistik yang terus mencabar diri untuk memberikan sumbangan yang bermakna agar masyarakat sekeliling tidak ketinggalan dalam arus kemajuan yang sedang berlaku pada kadar yang amat pantas. Inilah satu pembelajaran terbesar berikutan impak COVID-19 bahawa sebuah masyarakat pemedulian ataupun caring society amatlah kritikal untuk memastikan kesejahteraan golongan yang memerlukan, khususnya dalam berdepan dengan ketidakpastian semasa. Kepada para graduan, di sinilah peluang keemasan untuk menampilkan diri sebagai pemimpin yang akan menyumbang ke arah masyarakat Brunei yang pemedulian. 416 graduan dalam bidang media kreatif, IT dan perdagangan menerima sijil masing-masing. Sehingga kini, Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan lebih daripada 3,400 orang graduan dan 87% dari jumlah tersebut telah mendapat pekerjaan. Dynamic Technologies Negara Berhad dengan kerjasama konsensus menganjurkan dialog blockchain industri pertama di negara ini diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dialog merupakan sebahagian dari persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei Minggu Teknologi Digital 2021 MICE. Hadir Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Dialog termasuk sesi percambahan minda bagi mengenal pasti kes-kes yang berpotensi dalam pengurusan identiti pelanggan dan aset, kebolehkesanan rantaian bekalan dan transformasi perkhidmatan dan keselamatan. Bengkel Coding Conquest 2021 selama 2 hari anjuran Universiti Teknologi Brunei UTB dengan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berakhir kemarin. Di bawah tajaan pihak berkuasa bagi teknologi info komunikasi AITI dan Grominda Serang Berhad sebagai pemudah cara, bengkel merupakan sebahagian dari persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei Minggu Teknologi Digital 2021 MICE. Berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, bengkel meliputi pelbagai topik pembangunan profesional termasuk pengurusan projek, pengatur caraan dan reka bentuk pemikiran yang dikendalikan oleh para pelatih dan mentor dari Grominda. Objektif bengkel untuk memastikan para peserta dilengkapi dan bersiap sedia bagi hackathon utama yang diadakan Disember nanti bersempena Brunei December Festival.
Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama syarikat Brunei LNG Sdn Bhd mengadakan sesi perkongsian yang merupakan sebahagian daripada siri seminar Cipta 2021 dengan tema Spreading the Winning Vibes. Sesi oleh pemenang Anugerah Cipta Duli Pengguna Muda Mahkota 2021 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Awang Haji Adi Sharmin bin Haji Muhammad Taib, Penolong Naib Chancellor Industri dan Perkhidmatan UTB, Siti Mazulianawati binti Haji Majid, Penolong Ketua Jawatankuasa Seminar Cipta 2021, dalam ucapan alu-aluannya antara lain mengongsikan secara global, golongan muda mempunyai kuasa bagi membuat perubahan. Jelasnya lagi, setelah lebih 15 tahun Anugerah Cipta Duli Pengira Muda Mahkota terus berkembang dengan pengenalan beberapa kategori baharu untuk melibatkan generasi muda seawal usia 12 atau 13 tahun. Semasa sesi ini, pemenang bagi kategori pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada mengongsikan bagaimana mereka memulakan projek inovatif masing-masing. Turut berkongsi pengalaman yang diperolehi sepanjang perjalanannya sebagai pencipta pelajar dari Pusat Tingkatan 6 Sengkurung. Pemenang kedua bagi kategori ciptaan baru atau pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada bagi pencipta muda. Sesi juga mengetengahkan kreativiti dalam beberapa ciptaan bagi kategori Smart Junior Competition. Para nelayan dan pelaut diingatkan agar memakai jaket keselamatan serta mematuhi peraturan dan perintah di bawah pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam. Peringatan itu antara yang ditekankan semasa jerayawara mengenai isu-isu keselamatan perairan, khususnya keselamatan para nelayan semasa berada di laut. Bertemakan bersama menjayakan keselamatan perairan, jerayawara diadakan di Ruang Legar Wahho Petani Mall daerah Tutong dan dikendalikan oleh Task Force Keselamatan Pelantar-Pelantar Minyak Luar Pantai TFKPMLP. Penyerahan poster disempurnakan oleh Penguasa Kanan Polis Awang Matusin bin Haji Jumat, Pemangku Pengarah Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei selaku pengerusi TFKPMLP kepada para penghulu mukim dan Ketua Kampung Daerah Tutong, ahli-ahli TFKPMLP, para pegawai kerajaan serta nelayan tempatan. Juga diadakan pameran antaranya daripada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Polis Marin, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam dan syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd. Nelayan mesti berdaftar dengan MPABD dan memiliki kelas 9 terhad. Lepas tu kami juga ingin menekankan kalau orang ramai keluar ke laut untuk mereport ke Muara Single Station kalau sekiranya kita keluar sama balik dari laut and then berapa orang dalam perahu atau and then secondly untuk membawa alat-alat keselamatan serta yang ketiga adalah perahu harus berdaftar dengan Maritime Port and memiliki kelas 9 terhad. Berikutan tersebarnya rakaman audio di media sosial berhubung perbualan antara seorang ibu pelajar dengan guru mengenai etika seorang guru. Kementerian Pendidikan menasihatkan para ibu bapa dan penjaga untuk menyalurkan sebarang kewahaman, kegusaran atau aduan mengenai perkhidmatan pendidikan melalui prosedur yang sedia ada. Sebarang isu mengenai guru atau perkhidmatan pendidikan di sesebuah sekolah boleh dibawa ke perhatian pemimpin sekolah yang berkenaan atau Kementerian Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga mempunyai beberapa platform terbuka seperti laman web dan akaun-akaun media sosial kementerian tersebut yang boleh digunakan pihak awam termasuk ibu bapa untuk menyalurkan sebarang perkara berkaitan. Mana-mana isu yang ditimbulkan akan diproses untuk diselesaikan dalam tempoh dan cara yang bersesuaian. Pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan turut menekankan keselamatan dan pelindungan warga sekolah dan kementerian adalah dilindungi oleh undang-undang negara di mana sebarang ancaman, kekerasan, gangguan, kekasaran lisan atau menghalang dari melaksanakan tugas akan diambil tindakan oleh pihak yang berwajib. Kementerian Pendidikan memberikan perhatian yang serius terhadap insiden tular berkenaan dan menjalankan siasatan mengenainya.
Kementerian Pendidikan juga memohon agar orang ramai memberikan kerjasama dalam sama-sama menjaga kesejahteraan warga dan komuniti sekolah serta nama baik semua pihak. Pengendalian e-sensus bagi banci penduduk dan perumahan yang akan berakhir pada 21 Jun 2021 dilanjutkan sehingga 21 Julai 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan tambahan tempoh bagi pengisian e-sensus bertujuan memberikan peluang kepada para pengguna berkenaan untuk melengkapkan e-sensus masing-masing dengan teratur. Klinik-klinik e-sensus bagi membantu dalam pengisian e-sensus secara praktikal akan terus dijalankan dan jadual terkini dimaklumkan melalui portal BPP 2021 www.brucensus.gov.pn. Pelaksanaan peringkat ketiga BPP temuduga bersemuka yang dijadualkan bermula 20 Julai hingga 2 Ogos 2021 kini ditunda kepada 2 hingga 29 Ogos 2021. Ketua keluarga atau isi rumah yang memilih untuk temuduga bersemuka digalakkan untuk mencuba pengisian e-sensus dengan mengunjungi mana-mana klinik e-sensus yang sedang berjalan berjumpa terus ke JPES atau menghubungi talian hotline seperti yang tertera. Brunei Gas Carrier BGC dan McDonald Brunei dengan kerjasama tabung darah menganjurkan kempen selama 2 minggu melalui media sosial dengan menjemput orang ramai untuk menderma darah. Kempen bagi menyokong Hari Darah Sedunia dan seruan Kementerian Kesihatan bagi meningkatkan simpanan darah negara ini diadakan di McDonald Cawangan Jerudong. Inisiatif ini merupakan salah satu acara kemasyarakatan yang diadakan sebagai sebahagian daripada inisiatif sosial BGC dan program Gaya Hidup Sihat. Kempen dihasrat dapat membantu meningkatkan lagi semangat masyarakat serta menyuntik kesedaran mengenai pemindahan darah yang selamat dan kepentingannya. Antara yang hadir, Pangeran Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Pengarah Urusan BGC. Saingan bola sepak Euro 2020. Saingan akan diteruskan lagi malam dan awal pagi tadi dalam aksi kumpulan E. Spanyol yang bertemu Poland terikat 1-1. Mendahului perlawanan dengan gol Spanyol pada minit ke-25 babak pertama sebelum jaringan Poland pada babak kedua untuk mengikat kedudukan. Dengan keputusan tersebut, Spanyol berada pada kedudukan ketiga kumpulan E dengan 2 mata diikuti Poland. Manakala dalam kumpulan F, 2 perlawanan berlangsung. Hungary yang menerima kunjungan Perancis juga mencatatkan keputusan seri 1-1. Keputusan itu meletakkan Perancis pada tangga pertama kumpulan dengan 4 mata. Gol tunggal Hungary dijaringkan dalam masa tambahan babak pertama dengan gol penyamaan Perancis pada separuh masa kedua. Dan juara bertahan Euro, Portugal, tewas di tangan Jerman 2-4. Portugal mendahului perlawanan seawal minit ke-15. Kesilapan Portugal meletakkan Jerman 2-1 di depan Portugal hasil gol sendiri pada babak awal. Separuh masa kedua, Jerman menjaringkan 2 lagi gol sebelum Portugal menutup perlawanan dengan gol keduanya. Sementara itu, 2 perlawanan dijadualkan berlangsung tengah malam nanti. Itali yang berada di tangga teratas kumpulan A akan berdepan Wales di Stadium Olimpico, manakala di Stadium Baku Olimpik Switzerland akan menentang Turki. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Sokongan semua pihak penting terhadap program vaksinasi kebangsaan COVID-19 dalam sama-sama mengawal wabak tersebut daripada terus menular. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.